Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini yang kami berdua kasihi. Hari ini kami dua bersiaran bersama dengan anda. Saya Anim Zati dan juga Nas Rahman. Ya, saya terima kasih. Kita mulakan pagi ini dengan penuh ceria. Alhamdulillah, terutamanya kepada peminat-peminat Liverpool di luar sana. Baru saja kita lihat mulai buletin pagi tadi. Salam 5-0 ya. Sabar Anim, sabar. Apa tu Anik Miswan yang sedang menonton kita sekarang ni. Dia sedang patah semangat gitu. Jadi masuk ke dalam gua anda. Seminggu tak datang kerja ni ya. Saya rasa 5-0, so 5 hari lah dia tak datang kerja insya-Allah. Tapi pengisian kita pada hari ini sangat menarik. Jadi Anim, apa yang kita sediakan untuk kita akan berkongsi dengan anda semua. Antara topik yang menarik adalah dos penggalak vaksin yang pastinya ini merupakan isu yang beberapa hari lepas menimbulkan pelbagai persoalan kan. Dalam kalangan mereka yang telah pun melengkapkan 2 dos vaksin Sinovac terutama sekali, mereka masih lagi tertanya adakah saya adalah antara golongan yang perlukan dos penggalak vaksin ini. Itulah dia. Dan kita akan cuba suluk apa yang gelap di sini. Betul. Apakah fungsi dos penggalak ini dan adakah anda memerlukannya? Jadi kita bertanya kepada wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia sedikit masa lagi. Betul. Dan bukan itu saja, kita akan berkongsi dengan anda semua cara-cara untuk membakar lemak. Senaman bakar lemak ni. Sebab kita lepas PKP ni ada gendut-gendut sikit ni kan. Betul. Kalau anda perasan, kami berdua ni memang kena jugalah mengikuti senaman-senaman yang ada ni kan. Khas untuk anda semua. Sebab apa? Kalau anda mungkin sebelum ni orang ramai duduk rumah. Sebab tu kita bawakan segmen ini. Tapi tidak mengapa kalau anda berada di pejabat pun, bukan anda tak boleh buat kan. Ambil masa sekejap untuk kita lakukan senaman membakar lemak. Anda boleh lakukan selaman ini di mana saja. Betul. Asalkan ada tempat yang selesa, peralatan yang cukup, semuanya kita boleh lakukan bersama dengan kita punya coach nanti. Okey, daripada itu kita pun nak kongsikan beberapa segmen tajaan yang juga akan memberi manfaat kepada anda semua. Dan pastinya kita nak juga raikan mereka yang berada di secara maya lah kan, penonton-penonton kita, kalau mungkin ada soalan berkaitan dengan topik utama kita hari ini iaitu dos penggalak vaksin. Kita nak dengarkan juga pandangan anda. Kalau ada kesempatan, insya-Allah kita boleh bacakan setiap soalan itu. Jadi titipkan di ruangan komen kami di Facebook Live MHI TV3. Silakan, insya-Allah kita akan cuba cerapkan soalan-soalan anda untuk dijawab semasa sesi kita nanti ya. Betul. Tapi dalam kita berseronok pada hujung minggu ini, terutamanya peminat-peminat bola sepak, sebenarnya untuk pencinta filem Malaysia, hujung minggu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi kita menerima berita pada 12.30 malam Ahad ya. Allahyarham Muhammad Khalid atau lebih dikenali sebagai Muhammad Khalid telah meninggalkan kita, seorang bintang yang bersinar, berkongsi cahaya dengan industri perfilman Malaysia, telah pun meninggalkan kita. Ya, dan di kesempatan ini kami juga di MHI sempat mewawancara Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad, iaitu Datuk Khairul Anwar Saleh, yang sempat berada di majlis ataupun belangsungkawa Muhammad Khalid, arwah Muhammad Khalid baru-baru ini di Perak. Jadi jom sama-sama kita saksikan wawancara dan juga belangsungkawa pengarah Muhammad Khalid. 24 Oktober 2021, rakyat Malaysia dikejutkan dengan pemerigian pengarah dan penerbit terkenal Muhammad Khalid, 58 atau lebih dikenali sebagai Muhammad Khalid. Difahamkan Allahyarham menghembuskan nafas terakhir dalam ambulans dan disahkan meninggal dunia pada 12.30 pagi di Hospital Slim River Perak. Kewibawaannya cukup disengani dan dihormati dalam dunia seni tempatan dengan gaya pengarahan tersendiri. Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima, Datuk Khairul Anwar Saleh, antara sahabat baik Allahyarham. Menurutnya, Allahyarham merupakan seorang karyawan yang sangat istimewa. Saya sekarang ini berada di masjid di Sungai Rokam. Kami masih menunggu ketibaan jenazah daripada hospital di Slim River untuk disembayangkan di sini sebelum dikebumikan. Saya terjaga malam semalam dalam pukul 2 pagi dan saya tengok phone saya ada 2 miss call daripada telefon Abang Muhammad Khalid. Dan kemudian saya nampak mesej-mesej yang berikutan. Rupanya anaknya Amin cuba menghubungi saya pada ketika arwah mendapat serangan itu. Dari perbualan saya dengan isteri pada arwah, Kak Intan,
Katanya dia sesak nafas dan pingsan pada malam semalam. Saya mengenali arwah sejak tahun 1998. Apa yang pasti Muhammad Khalid ni, walaupun dia berseluruh, tapi dia very private orangnya. Misalnya kalau kita ada acara yang ramai sangat orang yang dia tak kenal, dia tak akan datang. Dan Muhammad ni mempunyai cita rasa atau taste art yang amat tinggi, baik dari segi muziknya, baik dari segi taste filmnya, reference filem dan sebagainya. Dan satu yang saya kagum tentang Muhammad dan mungkin ramai yang tak tahu, dia berkebolehan untuk bermain piano dengan amat hebat sekali. Pertama kali dia main piano, saya macam terkejut, like wow, dia main piano macam seasonal concert pianist, level yang macam tu. Itu luar biasa sungguh yang saya rasa tentang Muhammad. Walaupun caranya amat grounded, simple, nampak macam orang kampung biasa, tapi taste-nya amat tinggi. Saya mendoakan agar arwah ditempatkan di kalangan mereka yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga karya-karyanya akan terus dikenang dan dikaji supaya kita dapat mencari pelapis untuk genre karya yang seperti ini, dan ramai anak-anak muda yang minat dengan cara Muhammad Khalid dapat tampil untuk kita mencari kesinambungannya, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allah yarham, dan semoga ditempatkan bersama yang beriman. Amin. Amin, insya-Allah. Semoga segala kebaikan kan menjadi asbab, sebab kita hilang satu permata. Kalau ada sempat melihatkan dalam 4-5 tahun lepas, Emir Syahir sempat bawakan beraya di rumah arwahnya. Arwahnya memang tak pernah sedikit pun kurang dalam melayani tetamu. Ya, itu kelebihan dia. Memang sangat, macam tadi, memang sangat privacy orangnya, private, dia tak ada nak kecoh sangat. Tapi kalau melayan tetamu ni, kami tak rasa macam pergi ke tempat orang, macam berada di rumah sendiri. Betul. Sempat kita kongsikan segala kebaikan kan, kita harapkan ini menjadi asbab kan. Anda aminkan semoga ini menjadi yang menyelamatkan dan juga yang memberikan syafaat di akhirat. Amin, insya-Allah. Walaupun kita kehilangan sebuah bintang yang bersinar, insya-Allah akan terus memberikan inspirasi kepada mereka yang giat dalam seni perfilman, dan terus memberi semangat yang berkobar-kobar untuk berkarya buat negara kita Malaysia. Bercerita tentang inspirasi, ya Nim. Itulah dia inspirasi keluarga Malaysia akan kita bawakan di Malaysia hari ini pagi. Ya, sebab kita tak bersiaran berdua sahaja. Betul. Kita akan bersama dengan seorang lagi rakan pengacara kami, iaitu Fazli Fuad, yang kini berada di Klang, Selangor. Kabarnya kopitiam yang Fazli akan berada ni adalah kopitiam yang menjadi pot lah. Pot bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga bangsa India untuk lepak dekat situ. Kalau Nim nak tahu, ini antara rahsia saya, isteri saya dan betul-betul saya dari Klang. Dan hari Ahad bila kita bersama-sama dengan mereka, Ahad pagi 8.30 pagi mesti pergi ke sana. Inilah dia inspirasi keluarga Malaysia, semuanya bersama-sama, yang cakap Melayu, yang cakap Hokkien, yang cakap Semua India lah pun kat ada. situ, kan? Semua ada di sana. Jadi kita bertanya, sebab dia mula dari 1940-an kan. So kita pun klasik sikit. Encik Fuad, di mana anda Encik Fuad? Encik Fazli. Encik Fazli ya. Encik Fazli, Encik Fuad pula kesian. Encik Fazli, di mana anda Encik Fazli? Silakan. Oh, nampak lazat betul kat sedap sana. betul kuih-kuih Itulah tu. dia. Tapi inilah antara sajian dia yang popular di Congkok Klang. Silakan Fazli. Okey, baik. Terima kasih Anem dan juga Nas. Okey, baik. Terima kasih Nas dan juga Adam di studio. Okey, selamat pagi Isnin. Ceriakan hari anda, hidupkan pagi anda bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Hai, kali ini anda bersama dengan saya Fazli Fuad. Pastinya, kalau anda lihat di belakang saya sekarang ini memang rio rendah lah. Orang sedang bersarapan pagi di Congkok Kopitiam. Lokasinya dekat mana? Kalau anda yang berada dekat sekitar Klang ke, Shah Alam ke, saya pasti anda dah tahu dah.
Kopitiam ini. Betul-betul berada di hadapan stesen kereta api Klang. Okey, ini adalah Jalan Stesen Klang, Selangor. Okey, dan yang menariknya di Kopitiam Congkok ini, ianya telah pun beroperasi, bayangkan, daripada tahun 1940. Jadi kalau dikirakan dah 81 tahun dah sebenarnya Kopitiam Congkok ni berada dekat sini. Kalau kita duk sebut-sebut berkaitan dengan Kopitiam, tahu tak kan, saya nak bagi tahu anda, okey, kopi itu dalam bahasa Melayu, tiam itu dapat daripada mana? Datangnya daripada bahasa Hokkien, iaitu kedai. Jadi gabungan antara Kopitiam tu, bahasa Hokkien tu jadilah kedai kopi. Sejarah Kopitiam ni datang dekat negara kita di Tanah Melayu ni adalah migrasi daripada orang daripada Hainan ataupun lebih dikenali sebagai orang Hailam datang ke Tanah Melayu ini, okey, pada tahun dahulu. Jadi mereka ni datang dekat Malaysia ini bekerja macam-macam lah. Ada yang kerja kedai makan, ada yang jadi orang gaji di rumah-rumah besar orang-orang putih dahulu kala. Jadi disebabkan Perang Dunia Kedua, selepas itu berlaku kemelestarian ekonomi. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka itulah mereka mewujudkan Kopitiam yang ada dekat Malaysia. Okey, saya dah banyak dah cakap. Saya nak kenalkan kepada anda pemilik restoran ini ataupun Kopitiam ini. Kita terus saja bersama dengan Encik Fo Chebing, pemilik Kopitiam Congkok ni. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi Encik Fu. Okey Encik Fu, ramai di antara kita yang mungkin nak tahulah kan, Encik Fu ni dah generasi keberapa dah untuk Kopitiam ini? Saya lah generasi nombor 3. Okay. Dari datuk bapa dan sekarang kita lah. Kita third generation lah dari sini. Okey, generasi ketiga. Okey, yelah kita sedar kadang-kadang Kopitiam, restoran-restoran, kedai-kedai makan disebabkan pandemik COVID-19 ni ada yang terkesan. Jadi bagaimana Encik Fu pula melihat Kopitiam ini? Adakah disebabkan COVID ni pun masih lagi ramai orang datang ke ataupun ada berlaku sedikit kekurangan dekat situ? Ada ini pandemik ada kurang lah sikit. Itu pun kerana itu kesihatan SOP sikit lah. Tapi saya tengok Kopitiam punya future memang okey. Kalau itu makanan kualiti, harga yang patutan. Saya ingin ramai kita punya customer tengok belakang, semua sekarang pun pelan-pelan balik sini. So saya ingin kita semua orang mau jaga sikit dan fikir positif sikit lah. Ya kan. Ini kalau anda lihat sekarang ini waktu hari Isnin tau. Tapi kalau anda datang hari hujung minggu, hari Sabtu ke hari Ahad ni, ramai orang ni. Saya rasa saya pun tak dapat duduk dekat depan ni. Beratur orang dekat depan. Okey, kita sebenarnya membawakan segmen inspirasi keluarga Malaysia. Kita sedar PM kita memang menekankan semangat keluarga Malaysia. Dalam banyak-banyak tempat untuk kita nak menerapkan keluarga Malaysia ini, saya lihat Kopitiam inilah salah satu caranya untuk kita nak mendekatkan komuniti, nak eratkan perpaduan. Jadi bagaimana Encik Fu melihat perpaduan keluarga Malaysia yang ada dekat dalam Kopitiam ini? Kita ada kenal kita sini banyak generasi dari banyak kebanyakan sekarang ada dah dulu sama umur dengan saya. Sekarang mereka bawa mereka punya family semua sini. So ini memang macam satu family punya oriented punya Kopitiam lah. So ini akan kita yang gembira. Saya harap banyak orang boleh pergi seluruh Malaysia support itu Kopitiam yang kecil-kecil, pergi minum, makan, happy dan memory yang bagus lah. Itu yang mustahak. Jangan fikir terlalu banyak. Kerana semua orang pun makan breakfast, happy dan ini macam lah. Set orang. Ya, betul. Sebab kita rasa macam perlu ada Kopitiam ni banyak dekat banyak tempat lah kan. Tapi saya rasa bukan kat Kelang saja, malahan dekat Terengganu ada, dekat Muar ada, macam-macam tempat kan. Ada Kopitiam ini dapat menyerahkan perpaduan keluarga Malaysia. Okey, di hadapan saya sekarang ini adalah menu-menu favourite lah. Kegemaran orang Malaysia lah yang ada dekat Kopitiam ini. Okey, mungkin Cik Fu boleh kongsikan apakah antara makanan-makanan kegemaran mereka ini? Inilah yang kita punya signature also, roti bakar. Ini telur goyang lah. Memang kebanyakan orang famous lah goyang. Ini sejak kecil saya pun makan macam cepat lah. So ini yang baru punya itu blueberry cheesecake kita sendiri bikin. Dan ini kopi yang kita sendiri itu kopi seed kita fry sendiri, squash sendiri. Yang ini yang memang lain sikit itu jagung, cornbread, jagung kita panggil. Dan lain-lain adalah kuih-kuih dari pakcik-pakcik makcik yang bikin dalam rumah kecil lah. Itu so dia punya makanan tradisional sikit, rasa pun tradisional sikit lah. Cakap banyak tak guna juga. Saya rasa saya nak mencubalah sikit. Ini antara, saya boleh buka ni? Ini antara boleh. Ini antara kopi yang menjadi pilihan lah kalau anda datang dekat Kopitiam Congkok ini. Ini ada
Kopi ni buat sendiri dan juga anda boleh dapatkan kopi ni dekat sini. Boleh bawa balik, boleh buat sendiri kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dia pekat. Okey, saya nak jalan ke belakang dulu. Nanti saya nak sambung makan. Tapi kopi ni memang sedap. Okey, terima kasih Encik Fu. Okey, saya pergi belakang. Okey, jom. Sama-sama. Okey, saya nak bersama dengan mungkin ada pengunjung-pengunjung dekat sini nak tanyalah antara feedback. Kenapa agaknya lokasi kopi tiap ini menjadi pilihan untuk mereka bersarapan pagi. Kalau anda nak datang dekat sini, operasi untuk kopi tiap ini ianya bermula seawal jam 7 pagi sampai 4 petang. Tetapi kalau anda datang hari Ahad sampai pukul 2 petang sahaja. Okey, kita terus bang boleh tunggu ramah bang? Oh, lama dah ready abang ni. Assalamualaikum bang. Siapa nama bang? Muhammad Fikri. Muhammad Fikri. Okey bang Fikri. Dah habis dah, nampak tak? Ini apa? Telur suruh masak ke apa ni? Ini terus baru masak. Okey, kalau ikutkan berapa kerap yang abang datang dekat sini untuk bersarapan pagi? Sebulan tu 2-3 kali ada lah. Okey. Seminggu sekali. Okey, kita lihat jam nak cari sarapan pagi kan banyak kedai-kedai, ada kedai warung-warung ke apa. Kenapa kopi tiap ini menjadi pilihan? Oh, dia punya special dia kopi dia lah. Kopi dia memang lain daripada yang lain. Memang tak ada kat tempat lain lah. Kopi dia memang sedap. Okey. Siapa kalau nak cuba boleh rasa lah sini. Yang best yang sedap kat sini kopi lah. Okey, nampak tak? Saya dah cakap dah kopi tu sedap. Okey, terima kasih bang. Okey, terima kasih kak. Okey, jom kita bersama. Okey, kalau kita lihat macam saya sebutkan tadi, keluarga Malaysia ada Melayu, Cina, India. Okey, dekat sini kalau kita lihat nampak tak ada Chinese, ada juga India di belakang. Okey, nampaknya kita kesusahan masa tak sempat untuk saya nak menemui mereka ini. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini kita nak lihat kita kan nak bercakap tentang dos penggala. Tapi sebelum itu bertepatan dengan segmen kita Inspirasi Keluarga Malaysia, jom kita saksikan paparan ini terlebih dahulu iaitu pelacaran keluarga Malaysia di Sarawak. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Pendekatan keluarga Malaysia mula diperkenalkan melalui ucapan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 22 Ogos lalu. Manakala majlis pra-pelancaran dilakukan pada 8 Oktober dengan memberi gambaran lebih jelas mengenai konsep keluarga Malaysia. Akhirnya, pada Sabtu lepas, majlis pelancaran secara rasmi diadakan di Borneo Convention Centre Kuching, BCCK Sarawak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Majlis turut dihadiri oleh Ketua Menteri Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg, Ahli Jemaah Menteri serta tetamu daripada anggota Pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Wakil-Wakil Rakyat dan Ketua-Ketua Masyarakat berbilang kaum. Melalui ucapan Perdana Menteri, beliau menekankan mengenai 3 teras utama yang akan menjunjung nilai keluarga Malaysia iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Selain itu, turut diadakan ialah pelancaran Yayasan Keluarga Malaysia, sebuah institusi yang akan membantu anak-anak yang terkesan akibat pandemik dalam memperoleh sokongan terutama daripada aspek pendidikan sehingga mereka mencapai usia 18 tahun. Meskipun dalam norma baharu, majlis tetap disambut gilang gemilang dengan persembahan dan simbolik pelancaran. Kehadiran tetamu seramai 300 orang berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Iringan lagu keluarga Malaysia menjadi penyuntik semangat kepada acara yang diraikan. Terima kasih dah kita kembali dalam Malaysia hari ini bersama saya Nas dan Anim. Nak bertanya kepada Anim lah. Kita nak bercerita tentang dos penggala. Apakah fungsi dos penggala dan sebagainya kepada anda rakyat Malaysia di luar sana yang muskil, gundah gulana. Saya nak tanya kepada Anim dulu. Apakah jenama vaksin anda? Mestilah Sinovac. Sinovac, Itulah yang kita nak ceritakan hari ini. Baru-baru ni kalau kita boleh kongsikan tarikhnya 22 Oktober kan merupakan hari pertama diberikan secara berperingkat 60 tahun dan ke atas dan golongan-golongan yang memerlukan dos penggalak vaksin ataupun dos tambahan
tambahan ini apabila kita katakan mereka yang telah pun melengkapkan 2 dos sekurang-kurangnya 3 bulan untuk jenama Sinovac. Jadi kita ada beberapa persoalan. Pastinya anda Tepat juga ada soalan-soalan yang tertentu yang bermain di fikiran anda. Kenapa kena? Adakah saya termasuk dalam golongan itu? Jadi kita terus sahaja kalau kita nak memperkenalkan kan, kita ada wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita bersama dengan Dr. Hanif Muhammad Zailani, Ketua Sektor Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah kita semua sihat-sihat di sini. Jadi pada hari Isnin, hari yang mulia, kita nak mulakan dengan sesuatu yang positif mengenai dos penggalah. Jadi kita nak bertanya kepada doktor yang arif lagi bijaksana, apakah fungsi dos penggalah ini sebenarnya? Terima kasih Nas, Anganim. Terima kasih kerana menjemput saya lah untuk pada pagi ini. Seperti yang kita tahu, dos penggalah ini tujuannya adalah untuk memastikan kita punya tahap antibody di dalam badan kita ni yang telah dibentuk semasa pemberian dos pertama ataupun kita kata dos pertama dan kedua atau kita katakan primary series vaksin itu untuk memastikan keterlangsungan lah paras tu sentiasa berada pada tahap optimal di mana berdasarkan data-data real world data sebagainya kita dapati memang ada bukti-bukti menunjukkan bahawa terdapat penurunan paras antibody walaupun setelah beberapa ketika lah setelah beberapa bulan menerima dos yang lengkap. Berapa bulan sebenarnya doktor? Ada yang kata tadi ada yang 6 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Banyaklah data-data daripada kita panggil dia real world data lah daripada berbagai sumber data dan sebagainya. Sebab itulah penting untuk kita pastikan bahawa kita dapat dos tambahan ni supaya tahap ataupun paras antibody dalam badan kita ni sentiasa berada pada paras yang optimal lah dan kita ni sentiasa terlindung daripada jangkitan COVID-19 dan sekarang ni pun ada juga kes-kes yang kita panggil kes breakthrough infection lah ataupun jangkitan di kalangan mereka yang telah mendapat vaksin yang lengkap. Itu adalah kepentingan dos penggalah lah. Ya, dan bila kita bercerita tentang pendirian kerajaan kita menerima kaedah heterologi ni kan, iaitu kaedah menggabungkan 2 jenama untuk suntikan vaksin bagi mereka nak melindungi dan juga mendapatkan perlindungan optimum COVID-19 ni, pastinya menimbulkan persoalan sebagaimana yang kita sendiri rasa macam adakah ada ujian klinikal yang dilakukan untuk mengesahkan pendirian kerajaan menerima kaedah heterologi ni. Mungkin doktor boleh jelaskan supaya kita lebih faham doktor. Silakan doktor. Sebenarnya yang di negara ini vaksin yang dah telah diluluskan untuk digunakan sebagai booster dose ataupun dos penggalah ini adalah vaksin Pfizer saja yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa dadah. Vaksin-vaksin lain belum lagi diluluskan. Dan untuk itu terdapat 2 kategori lah, sama ada diberikan secara homologus. Mana homologus ni vaksin yang sama lah dengan dos 1 dengan dos 2. Mana mereka yang telah mendapat dos 1 dan dos 2 Pfizer diberikan dos Pfizer jugalah. Manakala yang kedua ni ialah yang telah diumumkan baru-baru ini ialah yang berhormat Menteri Kesihatan penerima dos 1, dos 2 Sinovac diberikan vaksin Pfizer. Ini kaedah secara heterologus ataupun mixed match vaksin yang berlainan. Untuk vaksin-vaksin yang lain kita belum lagi lah kita tunggu data-data lanjut daripada berbagai sumber dan sebagainya. Untuk pemberian yang heterologus untuk vaksin Sinovac tadi itu kita tetapkan 3 bulan lah selepas dos yang kedua. Perkara ini juga telah diamalkan di negara-negara lain seperti UK pun telah mensyaratkan supaya mereka yang mendapat vaksin Sinovac ini diberikan vaksin dos penggalah sama ada Pfizer ataupun AstraZeneca selepas 3 bulan dos yang terakhir lah, dos kedua. Jadi sebenarnya
apa yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan ini bukan saja bukan tidak berdasarkan fakta, tapi berdasarkan fakta, berdasarkan nasihat daripada kumpulan pakar penasihat WHO yang dipanggil dia SAGE kan. Mereka kumpulan ini telah mengesyorkan, telah bersidang baru ini pada bulan Oktober dan mengesyorkan supaya penerima vaksin Sinovac ini berikan dos tambahan kepada Pfizer selepas khususnya sekarang ni kita beri kepada prioriti dulu warga emas untuk 60 tahun dan ke atas, dan eventually kemudian nanti apabila daripada penilaian dari masa ke semasa insya-Allah akan dikembangkan juga kepada kumpulan lain lah. Ditunggu saja pengumuman daripada pengarah rasmi daripada Menteri Kesihatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi di sini apa yang kita dapat lihat atau kita dapat baca daripada kenyataan dari Kementerian Kesihatan Malaysia terutama untuk warga emas di bawah di atas umur 60 tahun dan juga mereka yang ingin menunaikan umrah. Jadi kalau nak kira tentang SOP dan bagaimana nak dapat dos penggalak ni satu cerita. Tapi apa yang saya nak tanya ni sekarang, untuk Malaysia hanya yang menerima Sinovac seperti Adim layak mendapat dos penggalak. Tapi kalau kita lihat data daripada negara-negara seperti Singapura dan juga Israel yang juga menghadapi masalah yang memerlukan dos penggalak ini dengan suntikan Pfizer. Jadi adakah Pfizer juga dimasukkan dalam kategori yang memerlukan dos penggalak? Betul, seperti yang saya nyatakan tadi itu, dia secara homologous lah. Pfizer memang kita berikan vaksin penggalak Pfizer selepas 6 bulan tadi kan. Cuma sekarang ni kita bila kita mulakan ni kita mesti ikut prioriti dululah kan. Sekarang prioriti kita ialah anggota Barisan Hadapan termasuk mereka yang mengandunglah daripada Barisan Hadapan. Dan Barisan Hadapan ni pula dia ada dua kan, yang petugas kesihatan dan yang seterusnya bukan petugas kesihatan keselamatan, polis, pertahanan, askar dan sebagainya. Mereka kita beri prioriti. Kemudian yang warga emas berumur 60 tahun ke atas yang ada komorbiditi dan sebagainya. Kita bagi prioriti kepada mereka ni dulu dan apabila masa tadi telah sampai kemungkinan kita akan kembangkan atau perluaskan kepada kumpulan-kumpulan lain lah. Dari segi vaksin insya-Allah cukup, tak ada masalah. Baik. Doktor, secara ringkasnya saranan doktor kepada kita sebagai rakyat Malaysia sebagai satu ialah daripada pihak KKM sendiri kan. Apa yang mungkin kita perlu cakna dan kita perlu bersedia untuk dos penggalak vaksin ni? Silakan doktor. Suka saya menyatakan bahawa dos penggalak ni untuk vaksin ni adalah perkara biasa. Dia bukan disebabkan oleh kajian tu tidak lengkap dan sebagainya. Sebab kita sebenarnya kajian tu telah lengkap. Vaksin-vaksin COVID-19 yang digunakan di Malaysia, kajian telah lengkap. Kita telah melalui fasa 3 semua tu. Maksudnya Pfizer dan sebagainya di kalangan beribu-ribu sukarelawan. Cuma isunya ialah sama ada antibody yang dibentuk semasa mendapat dos pertama kedua tu berkekalan atau tidak. Dan daripada data-data semasa menunjukkan bahawa terdapat tanda menunjukkan bahawa parasite antibody itu berkurangan dalam tempoh tertentulah 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Sebab itulah perlu dos penggalak. Dan untuk vaksin-vaksin lain pun yang telah diamalkan di Malaysia ni terutama sekali vaksin kalangan kanak-kanak. Contohnya sekarang kita menggunakan vaksin 6 serangkai untuk polio dan 6 serangkai itu kita bagi umur 2-3 bulan, 5 bulan dan 18 bulan. Termasuklah vaksin yang diberikan kepada meningokokus untuk yang pergi umrah tu kita kena ulang selepas 3 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara biasa. Jadi dan itulah SOP ya doktor ya untuk dan kita ada satu soalan. Minta maaf kita semakin kesutukan masa. Jadi kita ada satu soalan daripada penonton-penonton dari Facebook yang ingin bertanya kepada yang menerima dos penggalak ini, adakah masih memerlukan 14 hari untuk keberkesanan yang penuh? Sebenarnya 14 hari itu untuk vaksin lengkap. Jadi untuk yang dos ketiga ini tak perlukanlah masa 14 hari dan sebagainya. Ini adalah sebagai
sebagai effort kita untuk menaikkan semula paras antibody dalam badan. Baik. Doktor, terima kasih banyak-banyak di atas penjelasan. Sekurang-kurangnya banyak yang kami pelajari hari ini berkaitan dengan dos penggalak vaksin ni, doktor. Jaga diri, sampaikan salam kami juga kepada mereka ataupun warga KKM. Assalamualaikum, doktor. Terima kasih, doktor. Dr. Hadim Muhammad Zailani, Ketua Sektor Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita pasti selepas ini akan keluarnya beberapa inisiatif dan juga SOP-SOP yang tertentu kan khas untuk dos penggalak ini. Apa yang kita perlu tahu sedikit sebanyak pihak KKM akan keluarkan. Jadi kita hanya perlu cakna dan tahu dan bersiap sedia dengan apa sahaja kemungkinan yang boleh berlaku selepas ini kan. Bersiap sedia terutama untuk warga emas di luar sana yang mempunyai komorbiditi dan juga yang ingin menunaikan umrah. Anim dah bersedia, bagus, alhamdulillah. Jadi kita akan berehat seketika di Malaysia hari ini dan kita akan kembali dengan itulah dia keistimewaan akikah, ibadah akikah untuk anda semua. Kita kembali dalam Malaysia hari ini bersiaran langsung dari Seri Pentas. Saya Nazruddin Rahman dan juga Anim Izzati bersama-sama anda. Rakan saya Izzati mungkin berehat seketika, sempatlah tu satu bungkus nasi lemak. Tapi kita bakal berbincang tentang ibadah akikah pelindung anak. Itulah topik perbincangan kita. Saksikan bingkisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sekarang di tempat untuk kita sembelih unta, lembu pada kambing pada dan sebagainya. Jadi bagi kita yang ingin korban akikah dam di Mekah, pastikan anda bersama dengan kita untuk kita bantu yang terbaik untuk anda, insya-Allah taala. Ini adalah unta tadi yang sudah dipotong. Kita akan bagikan benda ni di tempat kawasan orang fakir miskin yang berada di Mekah sebenarnya. Ramai yang tak tahu di Mekah ni ramai banyak fakir miskin. Jadi kita akan bagikan kepada beberapa jumlah plastik. Setiap orang dibeli 3 kilo dan plastik ni akan diberikan kepada jemaah-jemaah yang memerlukan, insya-Allah taala. Ibadah akikah ini memberikan memori yang manis buat saya. Saya ingat lagi tiga anak saya. Anak ketiga saya selepas ibadah akikah, saya tahnikkan juga sendiri. Jadi dalam kita menjalani ibadah akikah tu, kita kadang-kadang terlepas pandang atau kita tidak cakna akan bagaimana pentingnya ibadah akikah ini sebagai pelindung anak-anak. Jadi untuk kita kupaskan lagi topik ini, kita bersama dengan Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, Wakil Mursyid Al-Haramain Travels and Tours. Assalamualaikum Datuk. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas. Wah, berpakaian purple, Datuk, ungu, cantik berseri begitu. Kita mulakan dengan perkongsian Ustaz. Kenapa ibadah akikah ni dikaitkan dengan perlindungan anak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Terima kasih saudara Nazruddin Habibur Rahman dan para penonton Malaysia hari ini yang kita hormati sekalian. Pertama sekali, anak ini dia adalah nikmat yang tak semua orang dapat. Berapa ramai orang yang keluar belanja besar untuk dapatkan anak menggunakan sains, teknologi dan bagai-bagai. Jadi manifestasi kesyukuran dapat anak ditunjukkan melalui sedekah yang dalam disiplin kita dipanggil akikah. Jadi selain daripada manifestasi kesyukuran, akikah ni juga dia boleh melindungi anak kita daripada sebarang mudarat dan juga kemungkaran. Sabit dengan satu hadis, Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi berpesan, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih tusbahu yauma sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma. Tiap-tiap anak itu akan dipelihara daripada mudarat dengan akikahnya. Maka sembelihlah haiwan pada hari ketujuh, cukur kepalanya dan berikan nama. Ini hadis Abu Daud. Jadi, ayuh lakukanlah ibadah akikah untuk anak anda bersama dengan kami di Masjid Al-Haramain. Daripada hadisnya Ustaz. Terima kasih dengan perkongsian Ustaz pada setakat ini. Jadi di sana kita dapat nyatakan kepentingan ibadah akikah ni. Adakah Ustaz ingin menambah? Baik. Akikah ini dia sama macam geran kereta. Maksud saya begini, kita pakai kereta tapi geran masih lagi dipegang oleh bank ataupun oleh finance. Jadi anak pun sama, dia tidak jadi milik sempurna kita.
pemilikan, tak ada geran selagi belum diakikahkan. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa akikah ni dia sunat muakkad, sangat dituntut untuk jadi pemilikan sempurna kepada kita. Dan Ibnu Al-Qayyim pula menegaskan bahawa ibadah akikah ni penting sebab dia boleh melindungi anak kita daripada gangguan benda-benda kita tak nampak. Contohnya jin, syaitan. Anak-anak dia ada gangguan, dia panggil Ummus Sibyan yang selalu mengacau anak-anak. Sebab itu Salman bin Amir Ad-Dhabi dia mengata Nabi pernah sebut ma'al ghulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Anak ini dia ada akikah dia. Maka alilkan darah haiwan untuk anak itu dan dia boleh menyingkirkan bahaya daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita nak huraikan kepentingan akikah ini, masa kita begitu terhad. Jadi untuk lebih mudah, segera hubungi Mursyid Al-Haramain untuk dapatkan maklumat lanjut berkaitan fadilat dan urusan akikah ini. Terima kasih Ustaz. Sunat muakkad ya sebenarnya akikah ini, alhamdulillah. Jadi membawa banyak barakah kepada mereka yang menjalankan ibadah ini. Jadi apakah syarat atau kadar akikah menurut syarak ya Ustaz? Baik, pertama sekali untuk anak laki-laki dan anak perempuan dia ada perbezaan jumlah haiwannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebut anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Nabi perintahkan kami sembelih akikah untuk anak laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ni hadis riwayat At-Tirmizi. Cuma isu sekarang umur berapa nak buat? Kita galakkan kepada ibu bapa untuk buat dalam tempoh 7 hari, within 7 days. Tapi kalau tak mampu buat akikah dalam tempoh 7 hari, boleh saja dibuat dalam tempoh 14 hari dan boleh sampai umur 21 hari. Kalau tak boleh juga, maka sunat juga dibuat sehingga anak itu capai umur dewasa ataupun baligh. Dan kalau dah balik, mungkin baru pagi ni ada kesedaran, maka disunatkan anak itu laksanakan sendiri akikah bagi dirinya sendiri. Jadi bagi para penonton yang dah dewasa, kalau ada mak ayah, tanya dengan mak ayah, tanya adik-beradik, aku kecil dulu ada buat akikah atau tidak? Kalau tak ada, itu geran belum dapat lagi tu, maka boleh hubungi Mursyid Al-Haramain, insyaAllah kita boleh uruskan akikah saudara-saudari yang dah dewasa itu. Terima kasih Ustaz. Jadi apakah pakej ibadah akikah yang ditawarkan dan apakah kaedahnya yang dibawakan oleh Mursyid Al-Haramain? Silakan. Baik, antara pakej popular yang ditawarkan di Mursyid Al-Haramain adalah 2. Pertama, pakej kita sembelih di Mekah, kita buat pada hari Jumaat. Kita pilih hari yang berkat. Ini harganya 499. Akikah di Mekah dengan kambing dan kita bagi hadiah rehal kayu eksklusif. Dan ada satu lagi pakej sembelih secara harian. Ini tidak mesti buat hari Jumaat. Dan ini RM450. Kita bagi kambing, kita sembelih kambing dan kita bagi orang Mekah makan dan kita sediakan sijil kayu eksklusif. Dan pelaksanaan untuk pakej harian tidak mesti dilaksanakan pada hari Jumaat. Tapi kalau pakej Jumaat, itu memang ditawarkan disembelih pada hari Jumaat. Jadi ini hanya sebahagian saja daripada pakej yang kami tawarkan. Ada beberapa lagi pakej yang lain penonton boleh dapatkan dari website kami dengan hanya mengimbas QR code yang tertera di kaca TV sekarang, dan di laman web nanti para penonton boleh milih mana pakej yang dirasakan sesuai dengan keperluan kita. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ini dan moga membawa barakah bukan saja untuk Mursyid Al-Haramain tapi untuk rakyat sejagat di Malaysia yang ingin menunaikan ibadah akikah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharap para penonton juga dapat menerima sedikit informasi tentang ibadah akikah ini, sunat muakkad ya, untuk kita sama-sama hayati. Jadi kita akan berehat seketika dan selepas ini bersama dengan Anim Izzati dengan pengisian kita tentang rahsia cantik luaran dan dalaman. Semuanya selepas ini. Sepuluh 20 minit pagi masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kali ini kita nak kongsi siapa yang nak cantik tu. Ini adalah untuk anda. Segmen ini khas untuk anda yang nak cantik-cantik sahaja. Tapi kalau cantik luar je pun tak guna kan. Kita kena cantik dalam juga. Jadi kali ini kita nak berkongsi bersama dengan anda. Seorang individu yang akan berkongsi apa sahaja produk untuk kecantikan dalaman dan luaran kita. Kita akan bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Jom kita bersama dengan Nur Atira. Atira, apa yang nak dikongsikan hari ini? Silakan. Okey, terima kasih Anim. Apa khabar Anim? Baik, alhamdulillah.
Okey, buat semua penonton Malaysia hari ini, Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera saya ucapkan. Okey, Anim, sebenarnya hari ini jamu kita bawakan 4 produk yang lengkap untuk penjagaan dalaman, untuk kecantikan dan juga untuk kesihatan kita. Sebab Aca percaya, Anim, sekarang ni dengan ekonomi sekarang, bukan mudah nak cari produk yang berkualiti dengan harga mampu milik. Tapi dengan jamu kita anda tak perlu risau ya, sebab produk kami memang cukup terkenal dengan tagline kami iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik. Dan Aca percaya juga sekarang kebanyakan daripada kita yang mana dah pernah jadi pengguna ataupun pembeli, memang kebanyakan orang sekarang ni bijak dalam membeli. Orang akan cek sama ada produk tersebut halal, produk tersebut ada KKM atau tidak. Tetapi dengan jamu kita ingin Aca kongsikan kepada anda, sememangnya produk kami ada semuanya dan juga produk kami telah diiktiraf di peringkat Asia Pasifik sebagai super hair brand. Jadi yang mana nak ada kulit yang cantik, anda nak atasi masalah jeragat anda nak atasi masalah kulit kusam anda jangan lupa dapatkan produk Puak Putih Mulus ni. Sebab produk ni dah 10 tahun di pasaran dan belum pernah lagi produk ni mengecewakan pengguna dengan keberkesanannya. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya ramai yang dah konsum Yanin produk Putih Mulus ni secara konsisten dan kongsikan dengan jamu kita bahawa produk ni dah bantu mereka dapatkan kulit yang cantik, kulit pun makin cerah dari kulit asal. Dari mana ada jeragat yang tebal pun Anim, dah makin pudar jeragatnya. Dan pengguna yang berusia 40-an, yang 50-an yang konsum pun makan Putih Mulus ni kebanyakannya memang nampak muda dari usia sebenar. Jadi sebab itulah pentingnya kita ni amalkan penjagaan kulit dari dalam seperti produk Puak Putih Mulus ni, kerana Puak Putih Mulus ni lengkap dengan bahan yang berkualiti, yang premium tinggi, yang akan bantu bekalkan nutrisi daripada vitamin C, vitamin E, coenzim Q10 dan bahan antioksidan lain untuk mencantikkan kulit kita. Dan kalau anda dapat lihat di VT, itu adalah produk seterusnya iaitu jus payuda. Jus payuda ni sebenarnya ramai yang tanya apakah fungsi jus payuda. Anim, sebenarnya jus payuda ni lengkap dengan herba daripada Puradan Millifera dan Puraya lobata, yang mana herba ini akan bantu lancarkan hormon progesteron dan juga hormon estrogen di sekitar payudara untuk bantu wanita ada aset yang lebih mantap, untuk mengencangkan aset dan bantu untuk pejalkan aset. Buat ibu menyusui yang konsum akan bantu menambah susu ibu. Jadi Aca percaya juga kadang-kadang bila kita ni dah menyusu anak, keberengkalian untuk kita ada payudara yang kecut ataupun mengendut itu normal. Jadi dengan penggunaan jus payuda, insya-Allah anda akan dapat aset yang lebih mengancam, aset yang lebih cantik seperti dulu kala orang cakap. Jadi sebenarnya yang mana tanya Tira sama ada jus payuda boleh diamalkan oleh orang yang berkahwin atau ibu menyusu saja. Sebenarnya jus payuda boleh diamalkan oleh anak dara juga jika anda nak ada aset yang cantik. Jadi buat anda yang nak ada kulit yang cantik, Puak Putih Mulus macam Aca cakap tadi sesuai untuk remaja, lelaki dan wanita boleh konsum. Jadi buat anda yang nak ada aset yang menawan, lagi-lagi buat ibu menyusu, para isteri, jus payuda merupakan produk yang bersesuaian untuk anda dapatkan. Dan yang ketiga, Anim, produk jus serapat ini adalah produk yang sesuai buat anda yang dah berkahwin ataupun yang dah lama kahwin. Sebab Aca percaya kebanyakan kita ni kadang-kadang nakkan orang kata apa mood seperti pengantin baru. Jadi dengan penggunaan jus payuda ni kita formulasikan dengan ekstrak daripada akar serapat, kita nak bantu anda ada dalaman yang lebih sihat, yang mengancam dan bertenaga dengan ramuan-ramuan yang seperti sesuai dikasih TV. Kita gabungkan manja kani, kasih Fatimah, akar serapat, ada juga sirih dan pelbagai herba lain yang sinonim untuk dalaman wanita yang sangat sesuai untuk diamalkan buat mereka yang dah berkahwin ataupun yang dah lama kahwin dan anda nak adakan hubungan yang sangat mesra bersama pasangan anda boleh dapatkan jus serapat ni. Dan yang terakhir buat hari ini, Anim, iaitu Harum Jelita. Silakan. Okay. Harum Jelita merupakan pencuci wanita yang mana pencuci bagi intim wanita yang berharga RM18.90. Sebenarnya kalau kita dapat lihat di kaca TV nanti akan ada playback dia. Ini adalah produk yang sebenarnya sebotol sesuai untuk penggunaan 2 bulan. Dan Harum Jelita ni lengkap dengan herba-herba daripada aloe vera, ada sirih, ada manja kani, ada kasih Fatimah, yang mana pegaga juga, yang mana Harum Jelita akan bantu memberikan kesegaran sepanjang hari, bantu atasi masalah kegatalan sebab ada manja kani yang mana bahan antiseptik dan juga penggunaannya bantu memberikan kesegaran atasi masalah keputihan dan sebagainya, yang mana Harum Jelita ni sangat bagus untuk anda yang amalkan. Lagi-lagi buat ibu berpantang pun sesuai, anak dara yang ada masalah kegatalan ataupun keputihan pun sangat sesuai. Dan sebenarnya secara ringkasnya ingin saya kongsikan kepada anda, semua produk yang saya kongsikan hari ini anda boleh dapatkan di kedai jamu, di kios kecantikan ataupun belian secara online di www.jompai.my ataupun dapatkan di shopee.com.my/jamujelita.my. Dan sebenarnya keempat-empat produk yang saya sharekan tadi, untuk Puak Putih Mulus RM38.90. Produk ini sesuai untuk anda yang nak ada kulit yang cantik, nak atasi masalah kulit jeragat anda, kulit jerawat. Dalam ini lengkap dengan 9 bahan premium yang terbaik untuk bantu bekalkan vitamin C dan bahan antioksidan untuk penjagaan kulit anda, untuk kecantikan kulit anda.
Dan jus payuda merupakan jus kesihatan ataupun jus untuk aset kita yang akan bantu perjalanan aset kita, bantu mencantikkan aset kita, berharga cuma RM35.90. Dan jus rapat sesuai buat anda yang nakkan hubungan suami isteri yang lebih mesra, bersama pasangan, nak dalaman yang lebih mengancap, anda boleh dapatkan jus rapat berharga RM35.90. Dan harum cerita pencuci bagi intim wanita berharga RM18.90, lengkap dengan aloe vera, lengkap dengan penjaga, manjakani dan sebagainya. Jadi sebarang pertanyaan lanjut boleh terus hubungi 1800 885510 atau WhatsApp Atira di 0133535753. Terima kasih Anim. Patutlah cantik Atira. Atira, last call untuk mereka yang nak beli. Kita ada dalam 20 saat lagi. Silakan. Okey, untuk yang nak dapatkan produk dari jamu kita, anda boleh terus layari www.jompai.my. Kalau nak produk dengan diskaun yang lebih menarik, diskaun yang harga lebih murah daripada pasaran, dapatkan di kedai jamu, di kios kecantikan ataupun dapatkan di shopee.com.my/jamujita.my. Dan kesemua produk ni anda boleh dapatkan, boleh pakai tanpa was-was kerana produk kami tidak ada bahan terlarang dan produk kami tidak ada produk tiruan. Dan jangan risau, produk ini dah 10 tahun di pasaran dan merupakan produk yang mendapat pengikafan di peringkat Asia Pasifik sebagai super head brand. Terima kasih Anim. Sama-sama Atira. Kalau nak cantik luar dan dalam macam Atira, kenalah konsum semua produk-produk tu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Jangan lupa untuk dapatkan. Kalau terlepas tak apa, saksikan siaran ulangan kami di Facebook Live. Kita dah ada abang menemani di sebelah ni. Nak cantik ke tak? Tak. Oh, ni apa? Dia tengah bersenam. Bila-bila saya tengok awak semua tengah cerita tentang kecantikan kan. Kecantikan luar dan dalaman. Tapi untuk kita, lelaki selalunya, terutama untuk saya, senaman. Tapi senamannya tak payah perlu terlalu rancak, terlalu hebat. Kita nak kongsikan senaman bakal lemak. Tapi tak sempat. Tak sempat. Jadi apa kata kita bawa esok hari atau minggu depan. Kalau anda boleh kongsikan rahsia-rahsia untuk membakar lemak dengan senaman, insya-Allah. Jadi apa yang menarik esok, kita akan ini wajib tengok ya. Wajib dan kena tengok sebab ini merupakan kita punya masa depan pada tahun 2022. Iaitu bajet 2022. Esok kita akan kongsikan di Malaysia hari ini. Waktu yang sama di channel yang sama. Assalamualaikum. Jaga diri. Selamat pagi anda semua.